Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan membincangkan tentang additive manufacturing. Sebelum mengupas lebih lanjut tentang additive manufacturing, apa itu manufacturing? Manufacturing atau pembuatan adalah pengeluaran barangan melalui penggunaan buruh, jentera, alat dan pemprosesan atau formulasi biologi atau kimia. Okey, manufacturing kita dah tahu, dan apa pula yang dimaksudkan dengan additive manufacturing? Iaitu tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Additive manufacturing adalah proses mencipta objek dengan membina satu lapisan pada satu masa. Ia adalah bertentangan dengan subtractive manufacturing, di mana objek dicipta dengan memotong satu blok pepejal bahan sehingga produk akhir selesai dilakukan. Okey, secara teknikal, pembuatan additive manufacturing boleh merujuk pada sebarang proses di mana produk dicipta dengan membina sesuatu seperti acuan, biasanya merujuk pada percetakan 3D. Teknologi percetakan 3D adalah salah satu bahagian teknologi dari additive manufacturing yang sudah berada hingga 3 dekad ke belakang. Additive manufacturing melibatkan 7 jenis proses. Antara proses-proses yang terlibat ialah VAT photopolymerization, material jetting, binder jetting, powder bed fusion, material extrusion, sheet lamination dan juga directed energy deposition. Okey, baiklah, saya akan terangkan satu persatu jenis-jenis proses additive manufacturing. Proses yang pertama ialah VAT photopolymerization. Proses ini juga dikenali sebagai stereolithography ataupun SLA. Polymerization adalah proses cecair bertukar kepada pepejal menggunakan sumber cahaya. VAT photopolymerization juga merupakan teknologi pertama dalam industri additive manufacturing. Seterusnya ialah material jetting. Material jetting adalah proses mencipta objek dengan menggunakan proses yang sama dengan mesin pencetak 2D, iaitu kepala pencetak bergerak ke hadapan dan ke belakang. Bahan dibiarkan mengeras lapisan demi lapisan menggunakan cahaya ultraviolet. Seterusnya ialah binder jetting. Proses ini menggunakan gaya cetakan 3D yang bergerak pada paksi X, Y dan Z. Proses ini melibatkan proses lapisan, bahan serbuk dan pengikat cecair dideposit secara berselang-seli. Proses ini tidak menggunakan sebarang haba. Proses ini juga berupaya mencetak pelbagai bahan, termasuklah bahan seperti logam, pasir dan juga seramik. Proses seterusnya ialah powder bed fusion. Powder bed fusion merangkumi proses seperti direct metal laser melting iaitu DMLM, direct metal laser sintering DMLS, electron beam melting FBM, selective laser sintering SLS dan juga selective heat sintering SHS. Proses ini menggunakan pancaran elektron iaitu electron beam, menggunakan laser ataupun kepala pencetak thermal untuk mencairkan bahan selepas lebihan serbuk dikeluarkan. Seterusnya ialah material extrusion. Material extrusion juga dikenali sebagai fused deposition modeling ataupun FDM. Proses ini melibatkan proses bahan yang telah dipanaskan, dikeluarkan melalui nozzle ke atas platform lapisan demi lapisan. Dalam proses ini, nozzle bergerak secara horizontal iaitu mendata, manakala platform bergerak ke atas dan ke bawah. Seterusnya ialah proses sheet lamination. Sheet lamination terbahagi kepada dua kaedah iaitu Laminated Object Manufacturing (LOM) dan juga Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM). Proses sheet lamination ini berfungsi mencipta produk untuk tarikan visual dan juga nilai estetika. Jenis proses yang terakhir ialah Directed Energy Deposition. Proses ini menggunakan pelbagai bahan seperti seramik, logam dan juga polimer. Dalam proses ini, alat pancaran elektron bergerak secara mendata, manakala platform bergerak ke atas dan ke bawah bagi mencairkan wayar, bahan filamen ataupun serbuk. Aplikasi pembuatan aditif daripada prototipe dan perkakas kepada pembuatan bahagian langsung dalam sektor perindustrian seperti sedi bina, pergigian, automotif, perabot dan barang kemas, aplikasi baharu dan inovatif sentiasa dibangunkan. Terdapat 5 industri dengan tepatnya di mana keupayaan menakjubkan pembuatan bahan tambahan telah mengubah pengeluaran. Pertama, perubatan.
Industri perubatan yang pesat berinovasi menggunakan penyelesaian pembuatan aditif untuk menyampaikan kejayaan kepada pakar, pesakit dan institusi penyelidikan. Faedah pembuatan aditif untuk perubatan, penjagaan kesihatan peribadi dan peranti perubatan yang dipertingkatkan. Kedua, tenaga. Kemajuan pembuatan aditif dalam menghasilkan komponen yang cekap, ringan atas permintaan dan bahan mesra alam memberi jawapan untuk pelbagai keperluan dan fungsi lapangan. Beberapa aplikasi penting yang telah muncul daripada sektor gas, minyak dan tenaga. Ketiga, aeroangkasa. Organisasi aeroangkasa dianggap sebagai yang pertama menggunakan pakai pembuatan bahan tambahan. Aplikasi biasa menggabungkan saluran sistem kawalan alam sekitar ECS, komponen enjin roket, pelapik pembakar, komponen dalaman pesawat kosmetik tersuai, perkakas untuk komposit, tangki minyak dan bahan api dan elemen UAV. Faedah pembuatan aditif untuk aeroangkasa, pengeluaran volume rendah, kecekapan bahan, penyatuan bahagian dan pengurangan berat. Keempat, produk pengguna. Bagi artis grafik, mereka bentuk dan pasukan pemasaran masa yang diperlukan untuk membentuk idea dan melancarkan ke pasaran adalah mengenai segala-galanya. Aplikasi lain yang berkesan termasuk alat peraga dan pakaian hiburan, model dan set ringan dan model sedi bina yang terperinci. Faedah pembuatan aditif untuk produk pengguna, masa kepasaran yang lebih pantas, pembangunan produk yang dipertingkatkan, penyesuaian besar-besaran. Dan yang terakhir, kelima, pengangkutan. Kehidupan di lorong cepat bermaksud ketahanan untuk mencabar persekitaran seperti kelajuan melampau dan haba. Beberapa aplikasi yang telah mengubah industri menggabungkan kerja saluran kompleks yang tidak boleh direka dengan teknik pembuatan konvensional. Model elastomer, prototipe berdaya tahan, jeriji, panel luas dan ciri dalaman tersuai. Satu aplikasi paling berkuasa yang direalisasikan hari ini ialah peluang untuk mengeluarkan semula bahagian pasaran selepas memulihkan kereta klasik. Seterusnya kita akan melihat kepada kelebihan additive manufacturing. Di sini kita ada 4 poin, di mana yang pertama adalah kerumitan dan kebebasan, yang kedua adalah prosesnya yang pantas, yang ketiga adalah mesra alam dan keempat adalah menambah peluang pekerjaan. Baiklah, yang pertama kita akan lihat kepada kerumitan dan kebebasan, di mana additive manufacturing ini mampu menghasilkan bentuk produk yang rumit atau kompleks serta boleh menghasilkan pelbagai bentuk mengikut kehendak masing-masing. Contohnya, saya nak buat bentuk bulat yang berangka di dalamnya, maka saya boleh gunakan teknik additive manufacturing ini kerana ia mampu menghasilkan produk yang kompleks. Baiklah, yang kedua adalah proses yang pantas. Okey, apakah yang dimaksudkan ini? Okey, jika dibandingkan dengan teknik pembuatan tradisional dengan teknik additive manufacturing ini, tradisional ini ia makan masa yang lebih panjang, iaitu dalam beberapa hari atau minggu barulah produk tersebut siap. Manakala untuk teknik additive manufacturing ini hanya memerlukan masa dalam berapa jam. Baiklah, poin yang ketiga adalah mesra alam. Okey, kenapa ia dikatakan sebagai mesra alam? Kerana dengan additive manufacturing ini dia berfungsi dengan menambah bahan secara lapisan demi lapisan supaya apa yang diperlukan sahaja digunakan. Menyebabkan pembuatan teknik ini dapat mengurangkan dari segi pembaziran bahan serta kos. Baiklah, di sini saya telah sertakan 2 gambar raja di mana adanya additive manufacturing dan juga subtractive manufacturing. Okey, additive manufacturing ini di mana produknya dihasilkan secara lapisan demi lapisan dan akhir pada sisa bahan tersebut tidaklah banyak. Sebab itu kita katakan ia mesra alam. Berbanding dengan subtractive manufacturing ini di mana di akhir pada hasil produk tersebut kita terdapat banyak lebihan bahan, mana itu adalah dikatakan pembaziran bahan serta kos.
Untuk yang terakhir adalah menambah peluang pekerjaan. Penggunaan mesin yang semakin banyak, maka semakin ramailah pekerja yang mahir ataupun berpengalaman untuk mengendalikan mesin-mesin tersebut di dalam industri. Jadi kita dah ketahui apa kelebihan di dalam additive manufacturing. Sekarang saya akan beritahu keburukan additive manufacturing. Yang pertama adalah bahan mentah yang terhad dan yang kedua adalah kos yang tinggi untuk penghasilan yang berskala besar, di mana additive manufacturing ini tidak mampu bersaing dengan proses pembuatan seperti pengajuan suntikan dari segi penghasilan berskala besar. Dan yang terakhir adalah ketetapan yang terhad, di mana ketetapan bagi objek yang dihasilkan oleh additive manufacturing ini hanya bergantung kepada penentuan mesin. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, daripada pembelajaran hari ini dapatlah kita simpulkan bahawa additive manufacturing merevolusikan cara kita dalam melakukan kerja. Additive manufacturing membantu dalam mencipta hasil bahagian alat yang lebih ringan, kuat dan tahan lebih lama. Additive manufacturing membantu dalam mencipta hasil bahagian alat yang lebih ringan, kuat dan tahan lebih lama berbanding cara tradisional atau cara konvensional. Idea untuk mencipta sesuatu menggunakan komputer dan pencetak 3D adalah menyeronokkan, malah teknologi ini juga ditakdirkan untuk mengubah dunia. Aero angkasa, kesihatan, otomotif dan pendidikan merupakan beberapa bahagian industri yang terbuka untuk perubahan. Alam sekitar juga akan mendapat manfaat kerana kita menghasilkan lebih sedikit sisa dan mengurangkan teknologi yang mencemarkan atmosfera. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.